ke FZ Channel dalam segmen Sembang Santai, yang mana segmen ni macam mengetengahkan lebih kepada isu-isu viral, isu-isu semasa yang boleh dibincangkan dan juga boleh dikatakan kita boleh membuat satu kesimpulan daripada apa penyebab kepada isu ini, apa yang menjadikan benda ni menjadi lebih teruk. Okey, bersama kita pada episod ini seperti yang kita pernah bersama sebelum ni, iaitu Saudara Hafiz. Dah berada di talian. Assalamualaikum Saudara Hafiz. Waalaikumsalam. Kalau Saudara Hafiz tengok kamera sekarang, saya tengah gelak Saudara Hafiz. Saya tak tahu kenapa. Macam awkward lah. Tak awkward. Macam kita bercakap seorang, kita nak cakap dua kan, faham kan? Tak ada kamera lain. Okey. Kat sini terlampau excited dengan suara saya. bukan excited, dia macam ada satu, dia bukanlah awak tau. Kita macam, kita dah terbiasa cakap berdua telefon. Ni cakap saya tengok kamera, Cik Hafiz kat telefon. Macam acah-acah Astro Arena pula rasa kan. Saya terasa bahang ni. Okey, kita pada topik kali ni kita nak membincangkan tentang benda ni dah viral lah dalam 2 hari, semalam 2 hari, boleh lah, tentang satu ustaz yang sangat-sangat bagi saya lah fenomenal lah dia untuk setakat ni, yang mana kita tahu nama dia Ustaz Epilio, seorang ustaz yang mu'alaf, yang mana bagi saya lah, ustaz yang berbangsa kita pun ada buat bantuan apa, tapi mungkinlah tak tunjuk, kita tak tahu, betul kan? Tapi dia ni satu level yang saya rasa, kalau saya tengok dia, saya teringat satu pada zaman Nabi dulu, Sayyidina Osman Affan. Betulkan saya kalau saya salah. Dia mendermakan harta dia sampai ke tahap dia tak ada apa-apa ke jalan Islam. Kita boleh nampak kat situ lah. Sampai tahap kita boleh bagi satu contoh lah. Dia boleh pergi ke rumah yang orang dia tak kenal. Kalau Saudara Hafiz sendiri, orang Saudara Hafiz tak kenal orang ni, tiba-tiba macam nak sedekah kat dia, macam akan fikir 2-3 kali, bohong, betul tak? Kalau tak fikir, Macam terasa. bukan nak kata orang kita teruk, betul kan? Tapi memang dia ada sifat was-was tu. Betul. Dari sifat waspada tu ada. So kat sini saya macam, kalau Cik Hafiz tanya saya lah, apa perasaan saya kalau jadi macam ni. Saya memang terus terang kata, saya sebagai seorang yang bukan terlibat secara langsung dengan dia pun, rasa terkilan lah dengan apa yang terjadi. Okey, isu dia saya tak highlight lagi. Okey, isu dia ada orang yang mempertikaikan sumbangan dia pada satu family ni. Satu lagi, ada orang buat tuduhan pada dia yang mana dia terpaksa pergi ke Bukit Aman. 2 kan. Okey, yang ketiga, dia terpaksa buat sumbangan melalui online banking je sekarang ni. Dia tak boleh dah nak pergi ke rumah. Jadi bulan puasa ni memang dia kata untuk dia berehat lah. Yelah, betul lah, dia pun dah lama tak spend time dengan family. Tiap-tiap hari keluar je kan. Dia sibuk bagi bantuan. Jadi macam, kalau tanya saya lah, benda ni sebetulnya memang menyedihkan lah. Sebab dia sumbangannya, macam dia kata, dia ada juga orang lain sumbang kan. Jadi macam dia macam nak sekalikan sumbangan dia dengan sumbangan orang tu lah. Jadi Cik Hafiz rasa macam, bagi Cik Hafiz lah, Cik Hafiz tahu kan isu dia sekarang ni. Dia macam, dia seolah-olah lah, saya bagi dia punya pembayang yang jelas, dia seolah-olah satu, dihina oleh beberapa ustaz di belakang dia sendiri, satu, dan sumbangan dia pun ada yang petikai ikhlas, satu, dan yang paling last, dia seolah-olah macam menyalahkan diri dia, yang mana salah tu bukan diri dia. Jadi macam Saudara Hafiz boleh fikirlah apa yang, kalau dalam situasi tu, boleh rasa tak apa yang boleh Cik Hafiz rasa dia punya perasaan dia? Kalau betul lah,
Sebab tak semua sekarang yang kita tahulah, tak semua tahu yang sampai kepada orang yang sepatutnya. Dia jadi macam pilih kasih. Benda tu Jadi yang nak dielakkan. sebab itulah rakaman kata apa yang tak diusahakan jangan hidup. Okay, maksudnya contohlah dana tu daripada orang ni okey. Nak tunjukkan, nak beritahu bahawa okey, dana tu sampai kepada orang yang sepatutnya. Jadi daripada orang kata nak tunjukkan, nak menyerahkan sebab Ustaz yang kata nak tunjuk bahawa aku seorang yang benar. Dia tidak mahu tunjukkan benda tu. Dia nak pastikan semua barang tu sampai. Dan dia nak tunjukkan, dia nak pastikan nilai-nilai bunyi tu kata orang dia pun boleh buat macam tu. Dia macam lagi satu, ni apa yang saya dapat tahulah. Ada orang berdebat cara dia bagi sumbangan, dia rakam video apa ni, dia seolah-olah menunjuk. Tapi kena tahu dalam Islam ada sedekah yang menunjuk, perlu menunjuk. Kenapa? Untuk jadikan ikutan pada orang lain. Jadi tak semua orang tahu benda ni. Jadi saya perlu bagi tahu benda ni. Sebab dulu saya pun kalau macam disebabkan takut orang petikai sedekah apa, saya kadang bila orang tak nampak saya baru sedekah. Sampai tahap macam tu lah. Jadi kalau orang kata dia bersedekah dengan niat tu, kita siapa nak petikai niat orang, betul tak? Betul. Dia tak boleh tunjukkan sama dulu. Tak ada niat dia nak tunjuk ke. Sebab keikhlasan tu kita sendiri tu tak tahu macam mana betul. Macam contoh kes yang buatkan saya sedih ni, dia tolong satu keluarga ni kat Al-Ustaz. Saya tak mau, dia ada cerita belakang tapi saya malas nak mengembangkan cerita tu. Tapi macam orang macam petikai sebab dia orang pernah ditolong, tapi macam seolah-olah macam tak dihargai. Tapi satu je penjelasan dia sangat-sangat saya rasa betul lah. Kalau kita ni sebagai seorang manusia nampak seorang penagih dadah, kita sebagai tugas orang Islam, kita kena pergi kat dia, bimbing dia, bagi dia ke jalan yang benar. Tapi pendekatan tu kita tak guna. Macam apa saudara Hafiz? Dia macam berat lepaskan tanggungjawab kita sebagai, dia ni bukan pendakwah, tapi dalam yang di rumah Islam tu kena ada sifat. Betul lah. Nasihat menasihati. Betul. Kita tak ada, kita tak boleh tegur orang sebab kita tak ada kuasa tu. Betul lah. Macam yang kita tahu, macam Ustaz Ibil ni sendiri, dia suka pergi berdakwah di jalanan. Even betul lah apa yang cara dia terang kepada budak-budak tu. Kita mendekati. Macam kita elok apa masalah. Sebab mungkin orang yang terjerat dalam masalah sosial ni, mungkin dia ada masalah pribadi kan, bawa betul. Bawa dia ke arah tu. Betul. Dia ada punca di sebalik tu lah, senang cerita. Jadi macam dia sendiri dulu dia pernah cerita lah, dia pernah jumpa tepi jalan budak-budak perempuan bawa anak, which kita yelah kalau fikir betul pun yelah mungkin anak luar nikah lah kan. Tapi dia cakap lah dekat Ustaz Abid Liu ni, yang ni dia ni haram, ini kotor, apa nama, anak dia ni pun anak haram. Lepas tu Ustaz Abid Liu nya mengatakan anak ni tak haram, kamu tak kotor, kamu tak haram, yang haram perbuatan zina kamu di masa lalu tu. So kat situ memang senang cerita lah. Bagi satu, kalau saya lah, orang Melayu kita takkan boleh buat macam tu. Bukan kita nak cerita pasal bangsa, tapi memang kalau terbukti kawan tu bersalah dan ada pula anak, memang family akan buang. Memang senang cerita, memang satu common juga lah dalam kita punya, nak kata masyarakat, nak kata adat pun bukan adat sangat, dah jadi macam seolah adat juga, betul tak? Jadi macam kat situ satu, okey, yang saya nak macam kes tu kita tutup je lah. Saya pun macam malas juga nak bunyi pasal kes tu. Saya macam nak tumpu yang ada tuduhan yang orang boleh bawa dia boleh pergi ke Bukit Aman. Itu memang seolah-olah kalau Cik Hafiz lah, Cik Hafiz tak menyeru time test ke quiz ke apa kan, macam Cik Hafiz seorang pelajar, tiba-tiba nama Cik Hafiz kena panggil, lecturer panggil,
Dan bila panggil tu, Cik Hafiz macam, yelah tak expect lah yang Cik Hafiz ni dituduh kan. Tiba-tiba bila dapat tahu, Allahu Akbar, Cik Hafiz rasa macam, apa salah aku ni? Siapa yang mengadu tentang aku ni? Salah orang kot. Padahal bukan, memang tuduhan tu mustahil. Sebab tuduhan tu ada nama penuh Cik Hafiz. Kalau lah ada nama lebih kurang Cik Hafiz dan bin ayahnya pun lebih kurang, lain lah cerita. Tapi ni memang Cik Hafiz, nama Cik Hafiz seorang je yang nama macam tu. So macam kalau fikir logik je, memang tak logik lah, betul tak? Dia tahu, dia tak buat benda tu. Dia tak lakukan. Dia apabila orang tu bagi dia tu penganiayaan lah. Dia penganiayaan satu lagi image dia sebagai seorang pendakwah. Takkan yang si pengadu tu tak fikir benda ni akan ada impak juga dekat kita punya agama kita sendiri. Dia akan bawa pada semua orang yang pendakwah Islam ni, jadi orang kata image tu akan agak sadar. Jadi bagi saya orang yang bawa tu bagi dia tak panjang. Apa kan dia tak tahu nama dia yang penentu tu, saya tak tahu. dia macam lebih kepada, tak tahulah nak kata cari publicity ke apa. Mungkin dia expect untuk siapa, orang-orang lain cari tahu siapa yang pengadu ni. Saya tak tahu pula lah yang tu kan. Tapi bagi saya lah, janganlah buat benda macam ni. Dia buat benda yang elok, benda yang belum tentu dalam 1 juta orang manusia ada seorang. Belum tentu. Silap-silap orang 1 juta seorang tu pun ada berbelah bagi dalam pemberian dia. Ni dia sendiri mengaku dia punya sumbangan ni daripada keuntungan dia. Yang mana kalau fikirlah, satu organisasi bila dah dapat untung, nak bahagi kan dengan orang? Kau bayar zakat sudahlah kan. Ni dia nak berbahagi dengan orang. Kalau fikir logik lah, jaranglah orang boleh nak buat macam ni. Memang kat sini memang menampakkan lah, dia memang satu dalam kalangan 1 juta, bukan 1000 dia, 1 juta. So kalau macam untuk kes ni, macam bagi saya mungkin salah faham, tapi itu terserah apa dia orang nak settlekan macam mana. Sekarang ni benda yang baik tu dianggap satu keburukan tak? Betul. Benda yang buruk tu dianggap satu kebaikan. Walaupun orang tu dia bersedekah, tapi di mata masyarakat di sebaliknya dia kata, dia kata sebab dia nak kaitkan benda yang baik tu, dia nak kaitkan juga dengan buruk. Betul lah. Dia macam ni lah. Kalau orang yang buat tuduhan tu, andai katalah yang buat tuduhan tu orang bukan Islam, mungkinlah orang kata, mungkin ni just saya punya mungkinlah dia macam nak melumpuhkan sedikit proses ni. Kira macam dakwah juga, sebab sambil dia benda-benda dia berdakwah juga. Itu mungkin orang kata dugaan. Tapi kalau Islam sendiri yang buat tu, jadi kalau Islam sendiri yang buat report tu, kalau saudara Hafiz fikirlah, macam contohlah saudara Hafiz kena tangkap masuk dalam lokap, yang buat report, yang buat tuduhan ke atas Cik Hafiz tu adik-beradik Cik Hafiz sendiri. Cik Hafiz rasa sedih tak? Memang ya, sebab saya buat tu kebaikan keluarga, benda tu saya tak buat kesalahan. Betul, itulah yang saya nak fokuskan lah. Senang cerita, benda ni orang anggap benda remeh, disebabkan orang anggap ramai lagi pendakwah. Tapi kena ingat, tak semua pendakwah boleh buat macam dia. Pendakwah mana yang boleh berani dalam keadaan corona yang tengah teruk ni, dia boleh pergi berhadapan dengan frontliner apa semua, yang mana frontliner ni pun terdedah dengan COVID ni. So memang salute lah pada Ustaz Ibik dulu. Tapi sebab orang tu berani, dia pergi ke sana 10 lebih jumpa orang, tengah berapa ratus ribu dia kata. Betul. Setelah kosongan tu, orang tak nak hidung sebab kebiasaan kita tahu. Dan dalam dengan tu macam orang nak hidung, orang kata nak hidung dia daripada terkena virus
Itulah, benda tu betul-betul kalau sampai. itulah sebab keikhlasan dia juga kan. Keikhlasan dia dalam nak menyampaikan sumbangan dan juga dakwah. Allah tolonglah. Allah pemudah. Allah mudahkan lah dalam kita ni. Ya Allah tu, Allah mahu tahu. Betul. Tapi yang paling yang menyedihkan lah dalam situasi ni, yang akhir sekali lah yang kita nak bincangkan, yang ketiga ni, iaitu dia punya sumbangan dia terpaksa bukan hentikan, tapi dia macam tak boleh dah direct. Tapi betul lah, kita pun sebagai seorang Islam kita faham. Kita bukan sedih sebab dia tak boleh begitu apa. Kita sedih sebab dia tak boleh buat apa yang dia nak. Kita kena faham yang tu. Bukan kita sedih sebab alah dia tak boleh dah tengok dia bersedekah. Bukan sebab tu kita tak boleh tengok apa yang dia suka buat. Kita pun tahu dia suka bersedekah ni. So macam kalau bagi kita lah, bagi seorang Islam, contoh, orang pegang kita punya Al-Quran, orang pegang kita punya sejarah, orang pegang kita punya songkok, kita tak boleh bagi alasan tak boleh mengaji ni. Kita baca je apa ayat kita ada. Macam semayang, kita cari je tempat yang bersih. Macam songkok, kita mungkin boleh potong rambut kita, mungkin boleh senipis-nipisnya. Kita tak perlulah menggunakan untuk menghalang kita punya dahi untuk bersujud. So macam tu, macam kalau kita boleh fikirlah, dia ni satu cara, dia cari cara yang orang lain tak terfikir. Ustaz David Lim ni, dan bila dia buat satu perkongsian dekat akaun Twitter ke Instagram, saya tak pasti, Twitter rasanya, dia ceritakan pasal dia mungkin dah tak boleh sebab dinasihatkan. Dia dah dinasihatkan untuk tidak lagi buat perkara yang dia buat sebelum ni, iaitu derma secara direct. Dan dia kata dia akan derma secara online banking je. Sedih lah benda tu kalau kita tengok dalam Yang betul parahnya, yang betul kita tengok betul dia tu sampai lepas ni satu tempat tu orang rai dia, bawah pun rai dia macam betul. tak ada. Jadi saya kata tak apa, saya kata saya akan suka. Jadi saya rasa orang sebenarnya gembira dengan kehadiran dia ada kebantuan. Tapi yang lebih menyedihkan tu, kalau kita lah, terusang katalah kita dah bagi sumbangan, kita nak tanya lagi tak apa-apa perlu? Jarang lah, betul tak? Dia boleh tanya apa-apa perlu lagi, tandas ke, hand sanitizer ke, mask ke, dia akan tanya lagi. Memang satu benda yang jarang lah berlaku dalam komuniti kita. Orang kata prihatin dia tu, dia nak dalam benda tu semua orang dalam keadaan tu, dia nak kata benda tu, dia nak mat hati orang tu kalau boleh sebetulnya lah. Betul. Okay, kesimpulan kat sini lah yang boleh saya bagilah. Kita bagi rakyat Malaysia, umat Islam, buat baik pun belum tentu orang suka, betul tak? So kalau fikir logik lah, buatlah baik selagi kita mampu. Sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang yang beragama Islam, kerana setiap kebaikan tu Allah akan balas. Dan setiap kebaikan kita tu akan orang lihat. Bukan untuk kita tunjuk, tapi untuk jadikan tauladan untuk orang lain, untuk diikuti. Seperti mana yang Ustaz Abilu ni berniat untuk lakukan. Dia ingin orang lain mengikuti apa cara yang dia buat. So mungkin sampai sini je lah kita punya bincangan. Dan mungkin kita akan ada part 2 nanti, mungkin mengisahkan tentang bulan puasa ni juga, cuma akan lebih kepada perbezaan dahulu dengan sekarang, yang mana apa yang membezakan, yang apa yang boleh buat apa yang boleh kita boleh kata apa yang membezakan lah daripada sebelum ni punya, masa zaman kita sekecil-kecil dengan zaman kanak-kanak masa sekarang ni, apa yang membezakan. So kat situ saya nak tunjuk lah apa yang membezakan kan. Mungkin saya akan bersama lagi Saudara Hafiz part kedua. Kita tak tahu ada bersambung part seterusnya ke apa. Saya akan bagi tahu pada video-video seterusnya. Dan saya harap dengan video ni mungkin orang boleh berfikir secara logik kenapa tindakan Abilu itu perlu dilakukan. Walaupun kalau kita fikir secara logik, dia lakukan benda yang baik, kenapa perlu dihukum? Jadi memang sebolehnya tolonglah janganlah dibuatkan perkara ini sekali lagi. Mungkin buat pada
ustaz yang lain. Saya harap macam itulah. Okey, apa-apa kata akhir daripada saudara Hafiz tentang isu ni? Sebenarnya kita buat demikian ni tak apalah, kita buat kita tak dapat balasan daripada maksud kita pun tak mengharap, hanya kita nak keredaan daripada Allah. Betul. Kalau kita dapat menjadi pengubat jiwa kita. Betul lah. Tapi sebab satu lagi saya nak selit, Ustaz Bill ni dia menderma ni sebab dia pernah susah dulu. Jadi dia tak nak orang susah macam dia. Dia teringat apa dia dulu macam mana. So kat situ memang niat dia dah murni, tapi orang pula membuatkan membuatkan dia seolah-olah nampak jahat kat situ. Okeylah Cik Hafiz, kita berhenti sampai sini dan kita kembali lagi pada episod yang akan datang. Dan Assalamualaikum Cik Hafiz ya. Terima kasih sebab datang ini. Okey, hari ni kita akan post video ni. Video ni post hari ni juga. So video yang akan datang saya tak tahu bila saya akan shootnya. So apa-apa saya akan update nanti dalam video seterusnya ni. Okeylah. Assalamualaikum.